Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syuhada binti Parman Elais Ketail akan menerangkan mengenai beberapa ciri dan tingkah laku bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran. Antaranya ialah tidak bertindak balas terhadap bunyi, lewat bertutur, cenderung untuk menggunakan bahasa isyarat berbanding lisan, kurang memberi perhatian ketika berbual, dan sukar untuk menerima arahan lisan. Tidak bertindak balas terhadap bunyi. Secara umumnya, bayi yang normal akan dapat memberi perhatian terhadap bunyi di sekelilingnya. Sebagai contoh, bayi tersebut dipanggil. Respon dari bayi kebiasaannya ialah berpaling dan memberikan perhatian terhadap objek yang menghasilkan bunyi. Kemudian akan disusuli dengan deria lain, yaitu mata yang menuruti pergerakan objek tersebut. Bagi kanak-kanak yang berusia 2 hingga 6 tahun, tahap kepekaan bunyi di sekeliling memainkan peranan yang penting bagi membantu mereka mencapai tahap perkembangan bahasa sesuai mengikut umur mereka. Tingkah laku ini berbeza bagi bayi dan kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran. Karena kebiasaannya, mereka kurang peka terhadap bunyi di sekeliling dan memerlukan bunyian secara berulang-ulang agar dapat menarik perhatian mereka. Ini dapat diperhatikan melalui tindak balas kanak-kanak tersebut sama ada ketika situasi bising atau senyap. Kebiasaannya, kanak-kanak yang berumur 12 hingga 24 tahun akan membentuk bahasanya sendiri, seperti mamam yang bermaksud makan, dan tito yang bermaksud tidur. Namun, bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran, perkembangan bahasa dan pertuturan mereka akan terganggu dan sedikit lewat daripada kebiasaan, yang akhirnya akan mengganggu pertumbuhan mental mereka. Hal ini perlu diambil serius melalui pemerhatian terhadap pertuturan mereka. Ini bagi membolehkan kita menyusun tindakan susulan dan menggalakkan kanak-kanak ini menguasai bahasa lisan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa aspek pertuturan dan perkembangan bahasa kanak-kanak ini telah disekat oleh masalah ketidakupayaan organ deria yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Kesukaran ini juga akhirnya akan membataskan diri kanak-kanak untuk belajar dan bersosial, sama seperti kanak-kanak yang lain. Cenderung menggunakan bahasa isyarat berbanding menggunakan bahasa lisan. Seperti ciri yang telah saya jelaskan sebelumnya, kegagalan penguasaan bahasa lisan oleh kanak-kanak yang bermasalah pendengaran menyebabkan mereka untuk cenderung menggunakan bahasa isyarat mengikut kefahaman mereka bagi menyampaikan maksud. Sebagai contoh, kanak-kanak bermasalah pendengaran akan menunjukkan istilah lapar melalui isyarat tangan. Misalnya, meletakkan tangan di bahagian perut atau membuat isyarat seperti menyuapkan makanan ke dalam mulut. Berbeza dengan kanak-kanak normal yang menyampaikan maksud lapar mereka menggunakan bahasa lisan. Ini menunjukkan perbezaan yang ketara dari aspek penguasaan bahasa dan cara berkomunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran dan juga kanak-kanak yang normal. Kurang memberi perhatian ketika berbual. Pendengaran adalah asas kebolehan manusia untuk berkomunikasi secara lisan. Dalam hal ini, kebolehan kanak-kanak untuk memperbanyakkan istilah penggunaan bahasa adalah sangat bergantung terhadap kebolehan mereka untuk mendengar, memahami pengertiannya, serta menuturkan apa yang didengarnya. Namun begitu, ini berbeza dengan kelompok kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran karena beberapa fungsi di dalam telinga mereka yang gagal untuk berfungsi dengan baik. Ini memberikan kesan negatif terhadap kanak-kanak tersebut semasa bersosial, khasnya ketika sesi interaksi perbualan. Bagi menjelaskan pernyataan tersebut, masalah ini disebabkan oleh pendengaran yang kurang jelas akibat daripada getaran gelombang suara yang diterima adalah lemah. Maka, tidak heranlah apabila mereka kurang memberi tumpuan dan tidak berminat untuk mengikuti sesi perbualan yang berlangsung. Sukar mengikut arahan lisan. Rentetan dari ciri-ciri yang telah saya nyatakan sebelum ini
Permasalahan masalah pendengaran ini sekaligus menyukarkan kanak-kanak untuk menerima arahan dengan tepat dan membataskan interaksi dan tindak balas mereka terhadap sesuatu arahan yang diberikan. Ini menyebabkan setiap arahan, tugasan, ayat, maupun perkataan sering disalahartikan oleh kanak-kanak ini. Kesukaran membuat pengejaman ayat dan arahan bukan saja membantutkan proses pembelajaran mereka, tetapi juga memberi kesan buruk terhadap aspek sosial dan emosi kanak-kanak tersebut. Baiklah, itu saja dari saya. Semoga sesiapa saja yang melihat video ini akan mendapatkan manfaat. Sekian dan terima kasih.